Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan sambung tajuk kita masih dalam bab 7. Dan pada hari ini kita masuk 7.2. Dan kalau sempat cikgu akan masukkan sedikit bentuk soalan latihan daripada bab kita yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu 7.1. Okey, dah bersedia anak-anak? Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik bab kita, bab tingkatan 4 kita akan gunakan sepenuhnya modul yang power ini modul sejarah pasca PKP untuk tingkatan 4. Ini tahniahlah rakan-rakan yang buat modul yang terbaik terbaik ini Baik, kita nak sambung tajuk kita ialah 7.2, jawatankuasa hubungan antara kaum. Kalau tingkatan 5, yang ini ialah bab 5. Yang tingkatan 4 KSSM, dia bab 7. Okey, tajuk ini penting sebab kita nak tahu kenapa JAK ni, jawatankuasa hubungan antara kaum ini dibina, dibentuk. Sebab selepas berlaku kekalahan Jepun, British hadir, British dengan Melayu Unionnya, kita tengok pada waktu itu masyarakat di tanah Melayu ini sedikit tegang lah. Ini. Jadi salah satu syarat yang kita dah belajar dalam 7.1, kalau nak merdeka dia mesti ada perpaduan. Ini. Jadi perpaduan tu antara siapa? Kita ni unik tanah Melayu ni, sebab tanah Melayu ni dia ada 3 kaum utama. Jadi jawatankuasa ini dia unik sebab salah satu dia ialah nak wujudkan perpaduan antara 3 kaum yang terbesar. Jadi nak wujudkan perpaduan ini, dia bukan senang. Bukan terus A terus sampai Z, tak ada. Dia kena flow, ikut flow dia betul-betul. Jadi macam mana ikut flow dia? Yang pertama, dia mesti berunding dulu. Nanti kita tengok perundingan antara kaum, yang mana orang Melayu dia boleh bertolak ansur dengan masyarakat yang lain demi demi politik dan ekonomi sosial negara kita dalam keadaan yang terbaik. Itu kalau soalan tanya, apa itu jawatankuasa hubungan antara kaum? Untuk mewujudkan perpaduan. Perpaduan antara siapa? Antara masyarakat di tanah Melayu. Siapa? 3 kaum itu. Baik. Kalau kita tengok, kalau orang pandai, orang putih, inilah nama dia. Dia CLC, Communities License Committee. Cikgu ni orang Melayu. Orang Melayu Perak, dia sebut Melayu je. Jawatankuasa hubungan antara kaum. Kalau soalan tanya apa itu objektif dia, apa yang dibuat, buat apa tubuh. Okey, yang pertama ni, ini yang pertama kalau kita tengok di sini, yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kalau kita tengok yang pertama tu, dia nak mengkaji hubungan. Nak wujud merdeka ni bukan senang. Hubungan kaum mesti bersatu padu. Supaya apa? Ini. Dia nak memastikan ekonomi kita ni adil pada semua. Sebab pada British ni, dia dah buat dasar pecah dan perintah yang agak teruk lah. Orang Melayu di kampung, orang Cina di bandar, dan orang India di estate. Jadi susah kita nak wujudkan perpaduan pada waktu itu. Jadi dia nak wujudkan hubungan, dan bila hubungan tu baik, dia akan mewujudkan keadaan harmoni. Senang cerita anak-anak. Kalau kita tengok di sini, cuba tengok pangkal ayat ni. Cuba letak pangkal ayat ni. Kalau kita tengok pangkal ni, apa yang kita nampak?
Semuanya huruf M. Jadi senang kita cerita. 3M. Mengkaji, membetul, mewujudkan. 3M. Jadi kita nampak, inilah tokoh dia. Ini tokoh CLC ni. EEC Turaisingam. Dia ni orang Ceylon. Keturunan Ceylon. Ceylon ni Sri Lanka lah. Kita nampak. Mengapa British dia kata soalan ni? Soalan ni bagus ni. Mengapa British mementingkan kerjasama dan perpaduan kaum sebagai prasyarat untuk memberi kemerdekaan? Senang je. Kalau masyarakat kita tak aman, macam mana kita nak wujudkan merdeka? Merdeka ni maksudnya kita kenalah aman. Yang lain ialah British nak pastikan bahawa ekonomi mereka ini tidak terganggu pada waktu itu. Okey. Itu yang lain tu cikgu akan buat satu set latihan nanti. Okey. Ini antara jawatan kuasa dia lah. Jawatan kuasa hubungan antar kaum. Sir Malcolm McDonald. Sedap ni. McD EEC Turaisingam tadi saya sudah sebut. Dia ni adalah wakil orang Ceylon. Bukan India. Ini wakil dia. Wakil Melayu. Itu sudahlah, kita ingat satu pun cukup dah. Wakil Melayu. Yang lain-lain tu kebanyakannya UMNO. Kenapa UMNO? Sebab pada waktu itu UMNO ni core kepada orang Melayu pada waktu itu. Nampak? Ini dia anggap macam Datuk On lah. Ilustrasi kerjasama antara kaum. Mungkin Cina, ini mungkin Tun Tan Cheng Lock. Ini mungkin EEC Turaisingam lah pada parangan karikatur ini. Baik. Kalau Cina, kita nampak Tun Tan Cheng Lock. Kalau yang lain-lain, India. Ini baru India. Doraisamy. Jangan kita sebut tadi ini India. Dia ni lah wakil orang Ceylon pada waktu itu. Okey. Kalau dia kata apa ni? Tafsirkan ilustrasi. Bila kita tafsirkan, kita nampak dari sini. Kalau kita nak tafsirkan, jom kecilkan sikit ni. Kita nampak seolah masyarakat di tanah Melayu pada waktu itu, dia hidup secara bersatu padu lah. Barulah kita nampak di peringkat ini, cuba letak warna biru, berjaya meningkatkan kerjasama antara kaum politik. Kerjasama politik di kalangan pemimpin kaum. Sebab ini penting. Sebab kita punya tujuan itu ini. Nak membawa negara ke arah kemerdekaan. Jadi cuba tengok balik. Objektif kita belajar ini pada hari ini ialah kita nak tahu apa itu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Apa objektif dia? Siapakah yang terlibat? Ini. Untuk siri 1. Kita ada 2 siri yang ini. Jadi bila kita dah tahu ini, kalau kita tengok latihan yang ada dalam bab ini, kalau cikgu nak letak lah, kalau sempat dia boleh buka. Ini bab 6. Bagusnya modul ini. Kalau kita tengok, dia melibatkan banyak. Ini tengok. Di peringkat awal itu kalau kita nampak. Okey. Ini. Ini yang kita belajar dalam 7.1. Ini nanti cikgu akan buat. Ini yang kita belajar pada hari ini. Namakan 2 kaum yang terbesar. Namakan 2 kaum. 2 kaum. Dah tentu kita katakan apa? Kaum yang terbesar pada waktu itu, dah tentulah kita sebut Melayu. Kalau sebut Melayu dan Cina lah, kita katakan Cina lah. Itu contoh. Latihan ini cikgu akan bagi dulu kepada pelajar. Bila pelajar dah buat, barulah cikgu akan bimbing pelajar untuk menjawab dengan jawapan yang betul. Baik. Cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Terima kasih.